Nanti bagi 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Yang berbahagia Datin Paduka Haji Mastura Haji Muhammad, Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor, Pustaka Raja Tun Uda sebagai penasihat. 1. Yang Mulia Ungku Haji Nur Akmal Ungku Sulaiman, Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Johor, merangkap pengerusi Majlis Pengarah Perpustakaan Awam se-Malaysia, Penaung Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia, Profesor Emeritus Datuk Dr. Abdullah Zakaria Ghazali, para penasihat, pembicara undangan kita pada petang ini yang berusaha Dr. Aiza binti Mazlan alias Baharudin, semua rakan-rakan akademia, semua rakan-rakan saya tidak kira di mana pun berada, saya ucapkan selamat datang ke sesi kita yang pertama pada tahun ini, tahun 2024. Sesi perkongsian lisan bilangan 1 2024 dengan tajuk kita yang cukup santai sebenarnya. Pada petang ini kita hanya membicarakan tentang salah satu dari rukun Islam, iaitu mengenai mengerjakan haji. Dan sebagaimana biasa, Persatuan Sejarah Lisan Malaysia merupakan sebuah persatuan dan dengan matlamat untuk merakyatkan sejarah. Maksudnya sejarah yang paling dekat dengan kita. Itulah yang kita angkat melalui pembicara-pembicara yang kita undang, sama ada terdiri dalam kalangan akademia maupun semua lapisan masyarakat. Tidak kira di mana pun berada, kita akan berikan peluang, ruang dan juga kesempatan untuk menyampaikan sedikit perkongsian ataupun bicara. Dan saya ucapkan jutaan terima kasih sebenarnya pada Dr. Aiza binti Mazlan alias Baharudin di atas kesudian menerima jemputan dari Persatuan Sejarah Lisan Malaysia. Dan sebelum kita teruskan sesi kita, ingin saya sampaikan sedikit biodata pembicara kita pada petang ini. Pembicara yang kita datangkan pada petang ini, Dr. Aiza binti Mazlan alias Baharudin, merupakan pensyarah kanan di bahagian falsafah dan tamadun Universiti Sains Malaysia dan bermula dengan kajian PhD, kedoktoran beliau yang bertajuk Dari Tabung Buluh ke Tabung Haji, Sejarah Pengerjaan Haji Orang Melayu 1850 hingga 1984. Penyelidikan beliau sehingga kini terus memfokuskan kepada sejarah haji orang Melayu sejak era kapal laut, dan beliau pernah menerima jemputan daripada Malay Heritage Centre Singapura untuk membentangkan kajian mengenai sejarah haji orang Melayu dalam persidangan From Kampung Kaji to the Holy City, Scholarship and Stories of the Haji Conference. Dan terkini beliau diundang oleh Department of Historical Sciences, Faculty of Letters and Human Sciences, University Level, Quebec City, Canada, untuk membentangkan kajian haji bertajuk Haji Management in Malaysia since 1969. Dan dalam perbincangan meja bulat yang berfokuskan kepada polisi haji di pelbagai negara. Dan kajian tersebut turut akan diterbitkan sebagai bab dalam buku The Politics of the Hajj in a Comparative Perspective State, Entrepreneur and Pilgrims, yang akan diterbitkan pada tahun 2024. Saya ucapkan tahniah kepada Yang Berusaha Doktor. Dan saya tahu sebenarnya doktor menekuni bidang ini
Dan saya kira terdapat juga akademia lain yang saya perhatikan dalam sesi Zoom kita, terdapat juga akademia lain dari UPSI, dari universiti lain, daripada rakan-rakan saya juga sebenarnya yang menekuni bidang, tetapi mereka melihat daripada perspektif yang berbeza. Dan untuk pengetahuan halayak pada petang ini, tesis beliau Dr. Aiza pernah diangkat sebagai salah satu tesis terbaik, mendapat anugerah tesis terbaik pada tahun 2010 dengan tajuk kajian beliau mengenai haji. Dan dalam perbicaraan kita yang cukup santai, saya rasa doktor, kurang lebih kita berikan dalam 60 minit untuk berkongsi sedikit input yang mendekatkan diri kami dengan doktor, merungkai segala persoalan. Dan saya perhatikan tadi di slide doktor ada banyak gambar-gambar yang sangat menarik sebenarnya yang akan dikongsi. Dan saya tidak ingin berbicara panjang, saya dengan segala sukacitanya menjemput yang berusaha Dr. Aiza binti Mazlan Baharudin dengan tajuk yang diberi pada petang ini, Orang Melayu Naik Haji, Menyingkap Memori Silam. Dipersilakan doktor. Baik, terima kasih yang berusaha Profesor Madya, Dr. Muhammad Ali Hanifah. Boleh dengarkan suara saya? Saya ni sebenarnya kurang cekap dengan Zoom ni. Jadi hari ni tu yang kelang kabut sikit kan. Yang berusaha pegawai-pegawai, wakil-wakil daripada Persatuan Sejarah Lisan Malaysia. Tadi saya tak sempat nak tangkap nama-nama besar yang saya dengar tadi. Salah satunya yang saya sempat tangkap adalah Profesor Emeritus Dr. Abdullah Zakaria Ghazali, pensyarah guru saya dulu di Universiti Melaya bersama dengan Dr. PM Dr. Muhammad Ali Hanifah. Rasa macam baru saja meninggalkan Universiti Melaya kan. Tiba-tiba sekarang ni dah berjumpa balik dalam bentuk yang lain lah. Baik, hari ini saya ingin berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian satu tajuk yang saya tekuni daripada sejak saya melakukan kajian PhD. Sebenarnya dalam perkara ini Profesor Emeritus Dr. Abdullah Zakaria Ghazali bertanggungjawab sebenarnya membawa saya kepada tajuk ini. Sebab pada peringkat awal apabila saya berjumpa dengan Prof. Emeritus Dr. Abdullah Zakaria Ghazali di Universiti Melaya ketika itu Prof sebagai dekan. Jadi bila saya datang nak menyambung PhD, tajuk yang saya bawa pada peringkat awal adalah membandingkan hukum kanun Melaka dengan hukum kanun Aceh. Jadi Prof. Abdullah Zakaria kata pada saya bahawa Melaka ada penyelia yang boleh menyelia, tetapi bila membandingkan dengan Aceh, di situ ada sedikit masalah. Jadi Prof. Abdullah ketika itu meminta saya pergi berjumpa dengan Profesor Dr. Rizwan Osman. Jadi saya kata bila diberi tajuk haji ni, saya kata apa saya nak tulis tentang haji ni? Saya tak dapat tangkap. Sebab bagi saya haji ni takkan saya nak tulis tentang sa'i, nak tulis tentang melontar dan sebagainya. Tapi nak tanya banyak malu kan, sebab kita baru nak kenal. Jadi ketika itu Prof. Rizwan kata kepada saya, okey balik pergi cari thesis Mary Brian McDonald. Saya pun balik ke Universiti Melaya, berkampung di library cari Mary McDonald, tak jumpa sebab tak tahu nak mengeja macam mana nama Mary Brian McDonald tu. Dan saya kata sekali lagi, bila nak bertanya tu macam malu pula nak bertanya macam mana nak eja. Nampak sangat macam banyak sangat benda yang tak terti kan. Jadi bila saya buka tentang thesis, selepas saya dah jumpa, bila saya buka thesis Mary Brian McDonald, barulah saya nampak rupanya kajian haji ini sangat luas sebenarnya. Jadi itulah menjadi titik tolak kepada kajian haji saya pada hari ini. Dan apabila dah bermula dengan kajian ini, dah tak boleh nak berhenti. Seronok dan banyak benda-benda baru yang saya belajar. Dan saya nampak beberapa nama di sini yang saya kira ada membuat juga tentang kajian-kajian haji, macam Dr. Nazirah Lee. Walaupun saya tak pernah berjumpa, tapi saya pernah melihat artikel-artikel beliau lah. Jadi anggaplah perbincangan kita
saya pada pagi ini, pada petang ini adalah hasil kajian yang telah saya lakukan, tetapi masih banyak kekurangan di sana sini. Mungkin nanti saya boleh dapat input daripada rakan-rakan di sini, profesor-profesor dan saudara-saudari yang ada di sinilah. Jadi saya akan membincangkan tajuk saya pada hari ini kepada 4 bahagian. Sebenarnya banyak nak dibincangkan, jadi saya pun dah tak tahu nak fokus kepada mana. Jadi inilah yang dapat saya keluarkan setakat ini. Mungkin nampak sedikit berselerak, saya mohon maaf lah. Pertama saya akan membincangkan tentang perspektif haji orang Melayu. Kemudian saya akan bawa perbincangan ini kepada kaedah pembiayaan haji orang Melayu. Kemudian apakah persediaan ke tanah suci, dan kemudiannya kepada pelabuhan berlepas. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan lihat pada tajuk saya. Sebelum tu Prof. Madia, Dr. Ali ada tanya saya, Doktor, kenapa dekat tajuk naik haji tu mesti ada inverted comma pembuka dan penutup tu? Dia letakkan inverted comma pada tajuk naik haji tu kerana ada sesetengah tempat kita lebih cenderung untuk sebut pergi haji. Macam semalam pun selepas keluar poster tu, ada seorang rakan tag saya, dia kata, Aiza, di Penang kita tak sebut naik haji, di Penang kita sebut pergi haji. Jadi ada tempat-tempat yang sebut pergi haji, ada yang sebut naik haji dan sebagainya. Jadi ini konotasi masyarakat setempat, jadi saya letakkan di situ naik haji lah. Sebab itu adalah berbeza-beza mengikut kebiasaan sebutan masyarakat setempat. Jadi saya akan bawa tuan-tuan dan puan-puan kepada melihat dulu apakah perspektif haji orang Melayu. Sebenarnya perbincangan tentang perspektif haji orang Melayu ini mungkin boleh memfokuskan kepada banyak perkara. Tetapi saya tak nak fokus panjang, saya pilih dua perkara ini saja yang ingin saya fokuskan kerana saya berjumpa dengan beberapa dokumen yang ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan di sini. Biasanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat pengerjaan haji orang Melayu era kapal laut dahulu mungkin sedikit berbeza dengan zaman kita pada hari ini. Dulu masyarakat kita akan cuba kaitkan pengerjaan ibadah haji itu sebagai salah satu elemen ataupun salah satu cara di mana mereka ingin membersihkan kesalahan-kesalahan lampau, ataupun dengan mungkin erti kata lain satu jalan untuk bertaubat daripada perkara-perkara yang mereka lakukan sebelum ini. Jadi kalau tuan-tuan dapat lihat di sini, saya kongsikan di sini bahawa ada dokumen-dokumen yang kita jumpa yang boleh didapati daripada simpanan-simpanan arsip yang menunjukkan bahawa adanya permohonan pada zaman awal supaya mereka yang dihukum penjara dibuang negeri ke Tanah Suci Makkah bagi menggantikan hukuman penjara. Dan ini membawa kita kembali kepada peristiwa yang sebenarnya pernah berlaku kepada Haji Abdul Rahman Limbung, di mana Haji Abdul Rahman Limbung pernah dihukum buang negeri ke Tanah Suci Makkah ketika beliau dianggap oleh pihak British sebagai bersalah kerana memulakan pemberontakan ataupun memulakan bantahan terhadap pihak British. Jadi ketika itu Abdul Rahman Limbung telah dibuang negeri ke Tanah Suci Makkah, dan apabila berada di sana, Haji Abdul Rahman Limbung pernah mengemukakan rayuan agar beliau dapat pulang ke tanah air. Tetapi rayuan beliau akhirnya ditolak. Dan ini bukanlah satu-satunya peristiwa di mana orang Melayu dibuang negeri ke Tanah Suci Makkah bagi menggantikan hukuman penjara. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat di sini saya kongsikan satu surat yang ditulis yang terdapat dalam simpanan SUK Kelantan, dialamatkan kepada British Advisor Kelantan Kota Baru, di mana nama pengirimnya adalah Salamah binti Haji Saleh,
yang berasal dari kampung Batu Lada Ulu Kelantan. Dalam kes ini, beliau telah mengemukakan satu rayuan supaya anak beliau yang dikenali sebagai Muhammad bin Haji Mat Ali yang telah dijatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun oleh mahkamah disebabkan kes merompak. Jadi beliau telah menjalani hukuman selama beberapa tahun dan tinggal lagi bakinya 3 tahun 10 bulan. Dan ibu beliau iaitu Salamah ini telah mengemukakan satu rayuan kepada pihak British supaya diberi kelonggaran agar anak beliau ini dihantar ke Tanah Suci Mekah. Dan tuan-tuan dapat lihat di sini, ini adalah file yang terdapat di dalam simpanan arsip negara di mana permohonan ini telah dihantar pada tahun 1926. Maksudnya sangat awal tuan-tuan dan puan-puan adanya permohonan-permohonan supaya orang Melayu yang menjalani hukuman penjara di Tanah Suci Mekah ketika di tanah air ketika itu agar meneruskan kesalahan hukuman mereka di Tanah Suci Mekah. Dan saya kongsikan satu lagi, ini adalah satu, dan satu lagi adalah surat yang ditulis oleh Draman bin Awang pada tahun 1914. Ini lebih awal ya tuan-tuan dan puan-puan, 1914. Dan kalau tuan-tuan lihat di sini, dapat dilihat bahawa penggunaan kertas menulis surat ketika itu menggunakan mungkin kertas seperti kertas buku dan dialamatkan sekali lagi kepada British Advisor yang di Kota Baru, dan sekali lagi ini adalah daripada Setiausaha Kerajaan Kelantan, maksudnya dalam fail Setiausaha Kerajaan Kelantan. Dan dalam hal ini menariknya di sini tuan-tuan dan puan-puan, surat ini dialamatkan dan ditulis dalam bahasa Inggeris. Dan ini mungkin satu perkara yang tidak asing pada ketika itu kerana masyarakat ketika itu setengahnya mempunyai kemahiran yang baik berbahasa Inggeris. Dan adik beliau ialah Bontok bin Awang. Dan surat ini ditulis oleh adik. Kalau tadi ditulis oleh ibu, ini ditulis oleh abang meminta supaya adik beliau dihantar ke Tanah Suci Mekah. Saya tak pergi lanjut tentang perbahasan itu. Kita lihat pula apakah pula satu lagi bentuk perspektif orang Melayu berkaitan dengan Tanah Suci Mekah adalah pada zaman awal tuan-tuan dan puan-puan wujud satu kecenderungan ataupun wujud satu pegangan dalam diri orang Melayu ataupun pemikiran dalam diri orang Melayu bahawa melahirkan zuriat di Tanah Suci Mekah itu merupakan satu perkara yang sangat ditunggu-tunggu, ataupun mereka setengahnya beranggapan bahawa anak yang dilahirkan di Tanah Suci Mekah ini mempunyai satu bentuk kemuliaan ataupun kerana dilahirkan di kawasan yang cukup mulia, dan ini menjadi satu perkara yang mungkin ditunggu-tunggu oleh sesetengah kaum wanita untuk melahirkan zuriat mereka di Tanah Suci Mekah. Dan saya bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan di sini, pada musim haji di tahun 1938-39 terdapat laporan yang dikeluarkan oleh pentadbiran pengarah Pulau Kamaran. Saya tak nampak slide. Yang dikeluarkan oleh pentadbir awam dan pengarah Kamaran yang melaporkan bahawa terdapat 21 kes mengandung di dalam kapal-kapal yang datangnya dari negeri-negeri sekelat. Dan menariknya tuan-tuan dan puan-puan, laporan ini mengemukakan perincian dalam 21 orang ini terdapat 2 kes mengandung 5 bulan, 4 kes mengandung 6 bulan, 9 top di mana berlakunya pendaftaran untuk masuk ke sekolah rendah. Dan ini satu perkara yang sangat menarik sebab saya fikir pada peringkat awal mereka yang balik ke Tanah Suci, ke tanah air akan digantikan dengan sijil lahir yang baru. Tetapi rupa-rupanya sijil lahir ini kekal digunakan oleh mereka yang lahir di Tanah Suci Mekah. Dan ini satu lagi responden yang berjaya saya temui yang juga dilahirkan di Tanah Suci Mekah. Kalau tadi Puan Hajah Zainab dilahirkan pada tahun 1949, Encik Yazid ini dilahirkan pada tahun 1963.
Dan Encik Yazid ini merupakan anak sulung, dan ketika ibu dan ayah beliau pergi ke Tanah Suci Mekah menggunakan kapal laut, usia ibu Encik Yazid ketika itu adalah 19 tahun. Dan Encik Yazid juga sebagaimana Puan Hajah Zainab tadi kekal menggunakan surat beranak yang didaftarkan di Arab Saudi untuk sehingga kini. Dan sebab itu tuan-tuan dapat lihat di sini adanya macam selotip dan sebagainya, kerana sijil ini sangat lama dan menurut Encik Yazid beliau gunakan selotip sebagainya ni untuk memelihara supaya tak koyak lah. Okay. Itu dua perkongsian saya lah, walaupun banyak lagi sebenarnya perspektif haji orang Melayu, antaranya menggunakan gelaran haji pada pangkal nama. Ada juga dia dalam kalangan jemaah haji kita yang apabila pulang ke tanah air, terutamanya bagi mereka yang dari keturunan Banjar, mereka mempunyai satu kecenderungan di mana apabila pulang ke tanah air mereka akan memakai, selain memakai serban bagi kaum lelaki, kaum perempuan akan memakai mirhamah, iaitu penutup di atas kepala yang seperti pengantin sebenarnya, ada macam veil dan sebagainya. Jadi saya tak kongsikan panjang sebab perbincangan akan memakan masa yang agak panjang, jadi saya petik sedikit-sedikit lah. Okey, kita lihat pula tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana orang Melayu pada peringkat awal semasa era kapal laut dulu membiayai perjalanan haji mereka. Kalau hari ini mungkin kita tidak mempunyai sebarang masalah lah, kerana kita mempunyai tabung haji, kebanyakan kita mempunyai pekerjaan tetap, ada yang walaupun kerja kampung tetapi mungkin mempunyai sawah padi yang sekian banyak dan sebagainya. Tapi kita lihat bagaimana orang Melayu pada peringkat awal dulu sebelum adanya perjalanan ataupun satu bentuk pengurusan yang lebih baik oleh tabung haji, bagaimana mereka membiayai perjalanan haji mereka. Sebelum saya pergi kepada emas perhiasan ini tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya orang Melayu kita dahulu sangat takut untuk terlibat dengan apa yang disebut sebagai riba. Kerana bagi mereka, perjalanan haji adalah suatu perkara yang sangat mulia. Jadi mereka mempunyai satu perspektif di mana setiap sen yang digunakan untuk membiayai perjalanan haji itu perlulah dilakukan dengan bersih, suci dan sebagainya. Dan ini telah mewujudkan satu bentuk penyimpanan di mana orang kita dulu-dulu, orang Melayu kita dulu-dulu cenderung untuk menyimpan wang untuk ke Tanah Suci Mekah di dalam rumah masing-masing. Daripada temu bual, daripada kajian-kajian yang saya lakukan, ada yang saya temui menyimpan wang-wang di dalam tin Milo, ada yang saya pernah jumpa menyimpan wang dalam tin Milo, ada yang menyimpan di celah-celah di bawah-bawah tilam, ada yang menyimpan di celah-celah dinding dan sebagainya. Ini satu bentuk yang sangat biasa pada ketika itu. Dan sebenarnya saya pernah menemu seorang guru agama yang agak lanjut usianya, dan ketika saya pergi untuk temu bual, beliau sebenarnya sudah tidak berapa ingatlah, ingatannya sudah agak nyanyuk. Tetapi menariknya di situ adalah apabila saya beri wang kepada beliau, beliau akan ambil wang itu untuk letak, disorokkan di bawah tikar getah. Jadi pada ketika itu saya berfikir bahawa mungkin inilah yang berlaku, sebab biasanya orang yang agak-agak nyanyuk dan sebagainya ni, dia akan ingat apa yang dia buat pada zaman awal semasa dia muda kan. Jadi ini adalah salah seorang yang saya jumpa, dia akan sorokkan wang yang kita beri itu di bawah-bawah tikar dan di bawah tikar getah. Jadi ini adalah bentuk tabungan orang Melayu pada ketika itu. Kenapa? Kerana takutkan terlibat dengan riba tadi. Adakah ketika itu tidak ada bentuk bank ataupun pejabat pos? Tidak. Kalau tuan-tuan lihat kepada perbincangan sekitar tahun 1950-an, sebenarnya telah ada pejabat pos, sudah ada bank, beberapa bank tertentu untuk penyimpanan wang
Tetapi orang Melayu kita ketika itu mempunyai satu bentuk keengganan untuk menyimpan. Dan ini sebenarnya telah mewujudkan satu bentuk kesukaran kepada pihak pemerintah untuk memujuk masyarakat Melayu ketika itu menyimpan wang. Dan ada kajian juga yang dilakukan sebenarnya salah satu faktor lagi menyebabkan orang Melayu tidak menyimpan di dalam pejabat pos ataupun bank adalah kerana ketika itu kewujudan pejabat pos dan bank-bank ini hanyalah pada kawasan-kawasan pekan, di mana kawasan-kawasan luar bandar kemudahan itu tidak ada. Dan orang Melayu ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan, mereka akan menyimpan wang yang kadang-kala akan digunakan apabila menghadapi kecemasan. Jadi apabila kemudahan-kemudahan pejabat pos bank ini tidak berada di kawasan-kawasan luar bandar, ini akan menyukarkan mereka sekiranya mereka memerlukan wang dalam masa yang terdesak. Dan ini salah satu lagi menyebabkan mengapa orang kita dulu enggan untuk sukar untuk dipujuk supaya menyimpan di dalam bank-bank dan pejabat pos. Okey, satu lagi bentuk yang disukai oleh orang Melayu itu adalah menyimpan harta ataupun perbelanjaan yang mungkin digunakan untuk perbelanjaan haji dalam bentuk emas perhiasan. Kerana tuan-tuan ketika itu apabila mereka berhasrat untuk ke Tanah Suci Mekah, emas ini akan dijual. Dan salah satu responden yang berjaya saya temui adalah Hajah Umi Kulsum bin Puluk Mamat yang ke Tanah Suci Mekah pada tahun 1936. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Hajah Umi Kulsum Puluk Mamat ini adalah antara kiranya dalam responden saya, beliau adalah yang terawal yang dapat saya temui pergi ke Tanah Suci dengan kapal laut. Dan ketika saya temu buat beliau pada tahun 2006, beliau sudah agak berusia tetapi ingatan beliau sangat bagus. Dan beliau menyatakan pada kongsi cerita dengan saya bahawa apabila beliau ke Tanah Suci Mekah pada tahun 1936, beliau pergi bersama suami dan anak-anak. Dan pemergian beliau ke Tanah Suci Mekah pada tahun 1936 membawa beliau untuk tinggal menetap di Mekah sehingga 12 tahun. Jadi apabila beliau pergi ke sana, emas ini dibawa sebagai kalung, loket, dan beliau pernah menjual kalung loket tersebut apabila wang daripada tanah Melayu pada ketika itu tidak sampai ke Tanah Suci Mekah apabila meletusnya perang. Jadi untuk membiayai kehidupan beliau dan anak-anak di Tanah Suci Mekah ketika itu, beliau telah menjual kalung atau loket dalam bentuk pound ini. Dan saya kira ini bukanlah suatu perkara yang pelik kerana nenek saya yang saya pernah bercerita dengan beliau juga pernah dengan nenek saya juga beliau mempunyai pound yang dibuat sebagai buah rantai ini. Yang kedua, yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan adalah tentang penjualan tanah dan rumah. Tuan-tuan dan puan-puan, penjualan tanah dan rumah inilah yang menyebabkan beberapa orang sarjana barat cenderung untuk mengatakan ataupun membuat dakwaan bahawa ibadah haji inilah yang menjadi punca dan penyebab orang Melayu jatuh ke tahap kemiskinan. Banyak kajian dilakukan, antaranya kajian-kajian yang ditulis oleh Gambar, oleh Swift, oleh Mehden dan sebagainya yang mengatakan, yang mengaitkan kemiskinan orang Melayu dengan isu penjualan tanah dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya berjaya mengesan beberapa kes daripada isu penjualan rumah ataupun tanah ini yang terdapat di dalam fail-fail yang terdapat di Arsip Negara. Antaranya fail yang terdapat pada tahun 1894 di negeri yang mengisahkan tentang bagaimana Moya Suluk pernah menjual 8 ekar tanah sawah di mana RM40 seekar dijual pada ketika itu. Dan perkara yang sama juga dilakukan oleh Malim Kaya Bajinda di mana beliau menjual sekitar harga yang sama iaitu sekitar RM41 seekar. Dan beliau telah menjual 4 ekar tanah sawah. Perkara yang sama juga pernah ditemui di Selangor. Sebenarnya banyak lagi beberapa kes ditemui. Ini saya kongsikan beberapa kes yang ditemui, antaranya pada tahun 1935 di mana di Selangor Abdul Rani Haji Abdul Samad Khatib pernah menjual tanah
kebun beliau dengan harga RM400 bagi tujuan mengerjakan ibadah haji. Okey, ini satu yang menarik tuan-tuan dan puan-puan, di mana satu surat dikirimkan untuk menjual tanah, untuk menjual tapak rumah. Dan beliau yang saya maksudkan ini adalah Aisyah B, di mana Aisyah B binti Kadir Beh, di mana beliau sebenarnya ingin mengikut suami beliau iaitu Ibrahim yang merupakan kerani custom di Serdang. Jadi tujuan beliau adalah untuk mendapatkan belanja untuk mengikut suami beliau ke Mekah, dan menariknya di sini disertakan di situ plan tapak rumah. Jadi tuan-tuan dapat lihat di sini bertarikh 5 Safar 1349 beliau hantar surat dan sertakan sekali plan tapak rumah yang ingin dijual. Tetapi daripada penelitian terhadap surat-surat maklum balas yang di dalam fail ini mendapati bahawa pihak kerajaan negeri Kedah pada ketika itu tidak berminat untuk membeli tapak rumah ini. Ini satu lagi bentuk yang biasa kita dengar iaitu kaedah jual janji yang sangat popular sebenarnya di negeri Perlis, Kedah dan daerah Krian Perak sekitar tahun 1870-an. Dan sedikit perbezaan antara jual janji di antara di daerah Krian dengan di Perlis, di mana jual janji di daerah Krian ini tidak ada tempoh khusus. Tetapi di Perlis, jual janji biasanya akan ditetapkan tempohnya. Dan sekali lagi tuan-tuan dapat lihat saya kemukakan responden iaitu Haja Umi Kulsum Kulub Mamat yang pergi ke Tanah Suci Mekah pada tahun 1936 tadi. Beliau pernah membuat jual janji kebun getah sebanyak 1/8 ekar. Malang sekali apabila beliau menetap di Tanah Suci Mekah selama 12 tahun, apabila kembali ke tanah air ketika itu, pemiutang yang meminjamkan wang telah menaikkan harga. Dan ini telah menyebabkan Haja Umi Kulsum dan suaminya enggan untuk menembus balik tanah berkenaan. Kerana bagi mereka, pemiutang telah memungkiri janji. Tetapi mungkin kita dapat lihatlah tempohnya terlalu lama, 12 tahun, mana mungkin harga yang sama dapat diberikan, tetapi mungkin bagi Haja Umi Kulsum pada ketika itu perjanjian telah dibuat dan disebabkan itu beliau dan suami telah melepaskan tanah kebun yang dibuat jual janji ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat sebenarnya jual janji ini bukanlah dalam bentuk kebun sahaja ataupun tanah sahaja, tetapi pada ketika itu jual janji juga dibuat dalam bentuk sampan, menjual janji sampan dan juga tapak rumah. Okay, seterusnya saya kongsikan juga bagaimana jemaah haji menjual hasil padi dan getah. Dan ini lebih sebenarnya melibatkan masyarakat Banjar di daerah Krian. Sepanjang penelitian saya ataupun temu bual yang saya lakukan dengan responden, dan daripada responden yang saya kemukakan ini, 2 di atas itu telah pun meninggal dunia. Hanya tinggal Haji Ayub. Haji Ayub pun sekarang sudah berusia 80-an, sudah tidak sihat. Haji Sabran Asmawi ini merupakan seorang tokoh yang pernah bertanding bagi kerusi PAS di Alor Pongsu. Beliau banyak kali pergi ke Tanah Suci Mekah dan pada tahun 1948 menurut beliau menggunakan hasil padi, di mana ketika itu hanya 50 sen segantang ataupun 20 sen sekaki jualan padi. Dan Haji Masri Haji Hassan ini merupakan ayah saudara saya yang telah ke Tanah Suci Mekah pada tahun 1953. Beliau mengusahakan ketika itu 12 relung padi sawah, dan ketika itu harga padi adalah 70 sen segantang. Dan demikian juga Haji Ayub bin Haji Sa'ad yang menunaikan ibadah haji pada tahun 1968. Beliau mengusahakan 13 relung padi, dan ketika itu harganya adalah RM1 segantang. Dan menariknya di sini tuan-tuan dan puan-puan, di kawasan-kawasan utara pada ketika itu ada juga jemaah haji yang menggunakan zakat padi untuk membiayai perbelanjaan mereka ke Tanah Suci Mekah. Antaranya yang dapat saya kenal pasti adalah Abdullah Abbas Nasution yang merupakan ketika itu mudir Madrasah Ihya Al-Ulum Jitra Kedah.
Dan tidak ketinggalan juga ketika itu tuan-tuan dan puan-puan adanya bantuan kerajaan negeri. Kerajaan negeri kita pada ketika itu cukup pemurah. Banyak kerajaan negeri yang menawarkan bantuan kepada jemaah haji pejabat awam, sama ada dalam bentuk tambang percuma ataupun dalam bentuk pendahuluan gaji ataupun pencen sebanyak 6 bulan. Jadi antaranya yang saya dapat kenal pasti, saya tak dapat tahu bila bantuan ini mula diberikan, tetapi hasil daripada kajian yang saya lakukan seawal tahun 1926 sudah ada permohonan daripada seorang Bilal Masjid Pasir Pelangi Johor yang membuat permohonan pada tahun 1920-an untuk diberikan pendahuluan 6 bulan gaji yang berjumlah RM240. Dan sebenarnya gaji beliau adalah RM30 dan RM10 lagi adalah elang beliau. Dan permohonan beliau ini telah diluluskan oleh Kerajaan Johor. Dan pada tahun 1936 juga, Majlis Mesyuarat Negeri Johor pernah meluluskan cuti dan juga memberi ihsan tambang balik, pergi balik kepada 10 orang pegawai daripada Negeri Johor yang merupakan penjawat-penjawat awam. Dan masih di Johor lagi, ini antara yang banyak saya temui lah, iaitu dalam SUK Johor 1936-1937, Encik Mak Yassin bin Haji Abdul Latif pernah memohon cuti selama 6 bulan dan pendahuluan pencen, dan juga beliau pernah mencagarkan sebidang tanah. Dan kalau tuan-tuan dapat lihat di sini, ketika itu digunakan 2 rod 6 pul dan sebuah rumah. Jadi ini adalah bentuk-bentuk perbelanjaan yang pernah dibuat oleh orang Melayu, sehingga kan tabung haji apabila ditubuhkan, antara iklan-iklan tabung haji adalah supaya orang Melayu ketika itu menyimpan, membuat simpanan di tabung haji supaya untung ada, rugi tiada, membeli dan atau memajukan harta, tanah dan rumah. Jadi adalah kempen yang dilakukan oleh tabung haji apabila Ungku Aziz ketika itu sangat susah hati melihat bentuk-bentuk perbelanjaan haji orang Melayu. Okey, kita lihat pula saya masuk pula kepada bahagian yang kedua, iaitu tentang persediaan ke Tanah Suci Mekah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini satu perkara yang biasa kita lihat. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan juga pernah melihat pasport-pasport haji jemaah haji. Dan menariknya tuan-tuan, kalau tuan-tuan meneliti pasport-pasport haji ini, tuan-tuan akan lihat bahawa pasport haji ini ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning dan ada yang lebih awal daripada itu. Saya kongsikan dulu ini pasport haji di mana tuan-tuan dan puan-puan pada peringkat awal, walaupun telah diwartakan pelabuhan-pelabuhan haji di Tanah Melayu ketika itu, wujud cenderungan dalam kalangan jemaah haji kita untuk pergi sendiri melalui pelabuhan-pelabuhan, antaranya melalui pelabuhan Mesir dan juga melalui India, dan tidak melalui pelabuhan-pelabuhan yang digazetkan oleh kerajaan British. Kerana wujud satu bentuk kepercayaan dalam kalangan masyarakat Melayu ketika itu, apabila pergi sendiri itu akan menyebabkan belanja. Sedangkan pada ketika itu kebanyakan jemaah haji kita terperangkap dengan terkandas di pelbagai pelabuhan yang ada. Dan ini telah salah satu sebab menyebabkan pihak British ketika itu telah memperkenalkan sistem PAS haji, yang menurut pihak British, mereka klaim bahawa mereka katakan bahawa sebenarnya mereka ingin melihat ataupun mengawal bilangan orang Melayu yang pergi haji untuk melihat dan sebagainya. Tetapi ada juga pendapat-pendapat yang mengatakan sebenarnya itu adalah pengenalan PAS itu adalah bentuk British untuk melihat aktiviti orang Melayu di Tanah Suci Mekah, kerana ketika itu sudah ada gerakan islah, tajdid dan sebagainya, dan juga salah satu bentuk untuk orang pihak British mengawal ataupun melihat adakah wujudnya unsur-unsur lain selain daripada pemergian ke Tanah Suci Mekah. Jadi menariknya tuan-tuan dan puan-puan, pada pasport haji ini, selain tuan-tuan dapat lihat nama broker haji, kalau tuan-tuan lihat di sini disebut nama broker haji, disebut juga nama alamat haji, alamat Syekh Haji,
dan juga disebut juga nama Syekh Haji yang ada di tanah suci Mekah. Jadi ini satu perkara yang menarik kerana maklumat-maklumat ini boleh kita rujuk silang dengan senarai jemaah haji yang dikeluarkan oleh tabung haji. Dan ini seorang lagi jemaah haji yang berjaya saya temu bual. Beliau telah ke tanah suci Mekah sebanyak 2 kali, iaitu 1954 dan juga 1971. Dan menariknya di sini, beliau adalah dari keturunan Banjar. Dan mengapa berbezanya masyarakat berketurunan Banjar ini apabila kita membuat berbanding dengan masyarakat Melayu dan yang lain? Kerana ada segelintir masyarakat Banjar sebelum mereka pergi ke tanah suci Mekah, mereka akan mewujudkan satu bentuk tradisi membaca kitab manakib. Jadi kitab manakib yang dibaca oleh masyarakat di sekitar daerah Bagan Serai ini adalah kitab manakib Wali Saman. Dan biasanya orang yang mengetuai pembacaan kitab ini bukanlah tokoh biasa tetapi merupakan ustaz ataupun guru-guru yang dianggap sebagai masyarakat setempat sebagai orang yang dihormati. Jadi kenapa dibacakan kitab Wali Saman ini? Kerana kitab Wali Saman ini adalah Wali Saman ini dipercayai seorang wali yang boleh berjalan di atas air. Dan ketika itu wujud satu bentuk tawasul di mana masyarakat beranggapan bahawa apabila dengan membaca kitab manakib ini dengan bertawasul kepada Wali Saman, mudah-mudahan ketika itu pelayaran haji atau pelayaran kapal haji akan berlangsung dengan baik. Tadi kalau tuan-tuan lihat pasport haji tahun 1950-an berwarna merah, ini merupakan pasport haji tahun 1940-an. Yang tuan-tuan lihat di dalam gambar ini merupakan datuk saya yang pergi haji pada tahun 1948. Dan berbezanya pasport haji 1940-an ini tuan-tuan dan puan-puan adalah ia hanya sekeping dilipat. Dan sudah pasti di sini tidak ada sebarang bukti untuk vaksinasi berbanding dengan pasport haji yang merah tadi. Di situ seperti bentuk buklet adanya bukti vaksinasi kolera dan juga cacar. Tetapi pasport haji 1940-an ini berwarna kuning ini tidak ada. Ini satu lagi pasport haji yang sangat menarik yang ingin saya kongsikan. Mungkin sebelum ini mereka yang mungkin telah pernah mengikuti syarahan saya pernah melihat pasport haji ini. Pasport haji ini merupakan milik ataupun dikongsikan oleh Puan Intan Subaidah pada saya yang berusia ratusan tahun lah, 100 tahun lebih. Tarikh pasport haji ini adalah 1926. Menariknya tuan-tuan dapat lihat masih ada gambar di sini walaupun di sini sudah dimakan anak-anak ataupun mungkin telah koyak dan sebagainya, dan dapat lihat tarikh lahir yang di dalam gambar ini adalah 1891. Jadi ini satu yang sangat jarang ditemui dan saya ingin kongsikan di sini, di mana di belakang pasport haji ini tuan-tuan dapat lihat di sini tarikhnya adalah 16 hari bulan 3 1926 dan di bawah ini mempunyai tanda tangan Haji Abdul. Di sini saya tak dapat baca dengan jelas, tetapi saya kira ini adalah merupakan tanda tangan Haji Abdul Majid Zainuddin. Kerana apabila saya talikan dengan tahun 1926, ketika itu pegawai haji Tanah Melayu yang telah dihantar oleh kerajaan Tanah Melayu adalah Haji Abdul Majid Zainuddin. Dan saya rasa besar kemungkinan ini merupakan tanda tangan Haji Abdul Majid Zainuddin. Jika ditalikan dengan ataupun disemak dengan tahun di mana Haji Abdul Majid Zainuddin dilantik sebagai pegawai haji Tanah Melayu pada tahun 1924. Dan di sebelah ini saya kongsikan gambar Haji Abdul Majid Zainuddin. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya jumpa beberapa dokumen sebab sebenarnya Haji Abdul Majid Zainuddin ini pada peringkat awal 1924 beliau dihantar sebagai kalau kita sebut hari ini macam kontrak lah, sementara.
Tetapi kemudiannya beliau telah mengemukakan surat kepada pihak British supaya jawatan beliau ini diteruskan sebagai pegawai haji Tanah Melayu. Dan ada surat-surat dokumen-dokumen di dalam dokumen-dokumen arsip yang menyimpan surat permohonan beliau. Dan ada juga surat yang saya temui yang menyebut tentang allowance, berapa allowance gaji yang dibayar kepada Haji Abdul Majid Zainuddin. Ini pasport haji yang mungkin boleh kita katakan pasport haji lah, lebih lama, lebih kepada perjanjian yang perlu dilakukan oleh jemaah haji untuk ke Tanah Suci Mekah. Dan kalau kita lihat di sini, ini merupakan milik Kerajaan Selangor, di mana jemaah haji perlu mengisi borang ini, dan ia seolah-olah seperti bond ataupun perjanjian lah. Kalau tuan-tuan dapat lihat di sini, ini merupakan tarikhnya pada tahun 1889, di mana jemaah haji di sini perlu membuat kena mati stamp, dan dokumen ini dibuat dengan bentuk yang sangat rasmi, di mana dimatikan stamp, adanya stamp revenue di situ, stamp hasil di situ. Bermaksud ini bukanlah perjanjian yang dibuat secara sembrono, kerana ketika itu telah ada arahan-arahan daripada kerajaan Osmaniyah yang ketika itu menjaga Tanah Suci supaya jemaah haji dari negeri-negeri masing-masing yang dihantar ke Tanah Suci Mekah mempunyai jaminan ataupun bond, kerana bagi mengelakkan jemaah-jemaah haji ini terkandas. Jadi bermakna sekiranya ada masalah dengan jemaah haji yang terkandas dan kurang, tidak mempunyai wang perbelanjaan untuk kembali ke tanah air, kerajaan negeri terbabit perlu bertanggungjawab untuk membawa pulang jemaah haji mereka. Jadi saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan Datuk Haji Muhammad Ali Raus yang pernah menjadi pegawai kawalan haji Tanah Melayu di Pulau Pinang. Kerana pada peringkat awal sebelum tertubuhnya tabung haji, ketika itu kita ada pejabat kawalan haji di Pulau Pinang yang ditubuhkan sekitar tahun 1950-an. Pejabat inilah yang kemudiannya telah bergabung dengan Perbadanan Wang Simpanan Bakal Haji yang akhirnya telah menubuhkan tabung haji. Dan tuan-tuan dapat lihat di sini bagaimana Datuk Haji Muhammad Ali Raus ini pernah disebut namanya di dalam buku Leaders of Malaya, PUSPU, di mana beliau dianggap sebagai, ataupun jawatannya disebut sebagai Pilgrimage Controller Office ketika itu. Tadi saya sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana di dalam pasport haji, walaupun pasport haji itu sama, tetapi saya suka untuk melihat ataupun mendapatkan pasport haji daripada mereka yang saya temu bual, kerana di dalam dokumen pasport haji ini akan memberikan maklumat yang berbeza. Contohnya, jemaah haji daripada daerah utara, siapa syekh haji yang mereka gunakan. Jemaah haji dari kawasan selatan, siapa syekh haji yang mereka gunakan. Jadi ini memberi saya akan rujuk silang dengan laporan tahunan haji. Kalau tuan-tuan dapat lihat di sini, mungkin kelabu sikit, ini adalah senarai nama yang dikeluarkan oleh lembaga tabung haji yang menunjukkan nama-nama syekh haji yang berlesen. Dan tuan-tuan dapat lihat di sini banyak syekh haji dari Pulau Pinang lah, tetapi ada juga syekh haji dari Butterworth, dari Perak. Tetapi walaupun mereka dari Perak, biasanya pada musim haji mereka akan berkampung di Pulau Pinang. Jadi ini yang mana yang ada juga yang ditulis nama tambahan yang baru dimasukkan. Okay, jadi ini saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada Syekh Haji Pulau Pinang yang kita mungkin agak biasa dengar, laporan tahunan haji juga memuatkan nama Syekh Haji berlesen di Singapura. Dan kalau tuan-tuan dapat lihat di sini, kebanyakan Syekh Haji di Singapura akan beroperasi di sekitar Bussorah Street, ataupun hari ini kalau kita dapat lihat ia adalah berdekatan dengan Masjid Sultan.
Jalan Sultan, Jalan Busarah, Jalan Palembang ini adalah kawasan-kawasan yang berdekatan. Tetapi penelitian saya terhadap kawasan-kawasan ini, banyak kawasan-kawasan ini yang telah tak dapat lagi kita kenal pasti kerana pembangunan. Contohnya Jawa Road, Minto Road, ada beberapa jalan, Jalan Palembang saya dah tak dapat kenal pasti apabila saya ke Singapura kerana ia telah diubah disebabkan pembangunan. Tetapi Busarah Street, Baghdad Street dan beberapa jalan lagi seperti Jalan Sultan, beberapa jalan yang di sekitar Masjid Sultan masih dapat ditemui rumah-rumahnya sebagaimana di Pulau Pinang. Bentuknya hampir sama kerana mungkin kerajaan British pada ketika itu. Dan menariknya juga tuan-tuan dan puan-puan, di sebelah itu tuan-tuan dapat lihat nama Syekh Haji bagi negeri Sarawak. Tetapi saya tak dapat kenal pasti bagi negeri Sabah. Ini jemaah haji bagi negeri Sarawak sekitar tahun 1966, 67. Tidak ramai, tetapi tuan-tuan dapat lihat ada dari Kuching, ada dari Sibu dan juga ada dari Limbang. Dan ini juga nama Syekh Haji dari Sarawak mengikut tahun yang berbeza, 1960-an, 69 dan 1974, di mana kalau tuan-tuan lihat pada tahun 1974 ini ada dibahagikan Syekh Haji ini mengikut pelabuhan, iaitu Pelabuhan Kuching, Pelabuhan Sibu dan juga Pelabuhan Labuan. Jadi saya kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan pelekat dan juga lesen nama Syekh Haji. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, menariknya tetapi sangat sukar untuk kita temui sekarang ini pelekat-pelekat ini kerana penelitian saya daripada pasport-pasport haji, kebanyakan pelekat-pelekat ini sudah pudar. Ini antara yang masih baik dipelihara lah. Jadi ini adalah pelekat, dan biasanya pelekat ini tuan-tuan dan puan-puan akan dilekatkan. Saya minta maaf sekejap ya, saya sambung sekejap dengan plug sebab bateri nak habis. Mana? Dia tak ada. Baik, sidang hadirin sekalian, ada masalah teknikal sedikit ya, dan sementara itu boleh sediakan barangkali ada soalan yang ingin dikemukakan pada Dr. Aiza. InsyaAllah selepas tamat sesi beliau sebentar lagi kita akan susuli dengan sesi soal jawab. Baik, silakan Dr. Saya sambung balik. Sebabnya komputer saya ada masalah, jadi berubah komputer ni dia jadi kelang kabut sikit. Okey, jadi okey, di sini di sebelah ni tuan-tuan dapat lihat ini merupakan kad nama.
Dan ini juga sangat sukar ditemui lah kad nama ini. Kalau tuan-tuan dapat lihat ini merupakan dengan Umi Syekha. Okey, ini merupakan suami kepada Umi Syekha. Dan sebenarnya perniagaan makanan Umi Syekha itu ataupun catering itu bermula dengan sebenarnya tugas suami beliau iaitu Syekh Hassan Jabir ini sebagai Syekh Haji. Jadi ketika itu apabila orang Melayu menjadi mengikut Syekh Hassan Jabir ini, wujud keperluan untuk menyediakan makanan. Dan inilah yang menyebabkan penyediaan makanan inilah yang kemudiannya telah menyebabkan Umi Syekha kemudiannya meneruskan catering itulah. Jadi ini kad nama. Okey, jadi yang sini saya kongsikan juga salah seorang Syekh Haji yang pernah saya temu bual juga sudah tidak sihat. Hari ini memang tidak dapat lagi lah untuk temu bual beliau kerana beliau sudah ada agak uzur. Beliau adalah Haji Abdul Aziz Ismail, di mana kalau tuan-tuan dapat lihat di sebelah ini merupakan lesen. Jadi tuan-tuan dan puan-puan nak jadi Syekh Haji ketika itu perlu memohon lesen kerana wujud satu bentuk kawalan lah. Kerana dulu tuan-tuan dan puan-puan walaupun kita dapat lihat Syekh Haji ini adalah satu bentuk pekerjaan yang membawa orang Melayu ke Tanah Suci Mekah dan melibatkan satu bentuk keagamaan, tetapi daripada laporan-laporan yang dapat kita lihat tetap mempunyai pelbagai isu dari segi penindasan yang dibuat oleh Syekh Haji dan sebagainya. Ada beberapa kes yang kita dapat teliti daripada laporan Tanah Haji. Memang wujud kes-kes yang memeras dan sebagainya. Jadi ini yang menyebabkan mungkin pihak pemerintah ketika itu mengeluarkan satu bentuk ketetapan bahawa semua Syekh Haji yang ingin beroperasi perlu memohon lesen. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, penelitian terhadap laporan-laporan Tanah Haji juga agak menarik kerana ada juga Syekh Haji yang sebenarnya memohon untuk beroperasi tetapi disenarai hitamkan oleh syarikat perkapalan. Saya juga ada jumpa, jadi ada syarikat-syarikat perkapalan yang tidak menyenaraikan beberapa nama, mereka tidak mahu berurusan dengan sekian-sekian Syekh Haji. Jadi ini menunjukkan pada ketika itu syarikat perkapalan juga mempunyai hak untuk menyatakan dengan siapa Syekh Haji yang mereka ingin berurusan dan siapa yang mereka tidak mahu berurusan. Jadi tuan-tuan dapat lihat di sebelah ini adalah iklan Haji Abdul Aziz. Sebenarnya beliau ini meneruskan kerjaya ayah beliau kerana sebelum ini ayah beliau adalah Syekh Haji iaitu Haji Ismail. Kalau tuan-tuan lihat pada stiker yang saya tunjukkan tadi yang berwarna hijau itu adalah stiker Haji Ismail, ayah Haji Aziz ini yang ketika itu membuka syarikat bersama dengan Muhammad Ali Al-Mufattal. Tetapi kemudian mereka berpisah tetapi masih meneruskan di pejabat yang sama iaitu nombor 6 Lumut Lane. Jadi penceritaan Haji Aziz ini juga sangat menarik tapi saya tak pergi panjang lah sebab nanti banyak lagi yang ingin disentuh. Okay. Yang ni juga sangat menarik tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di sini, ini adalah sumber daripada Khazanah Fataniyah. Saya ucapkan terima kasih kepada anak kepada Haji Wan Ahmad Soghir yang sudi berkongsi dengan saya bahan ini. Tuan-tuan lihat di sini, pada tahun 1939 telah ada letterhead. Saya kira ini macam letterhead lah kot kan. Jadi bermakna pekerjaan haji ini ataupun urusan haji ini bukanlah urusan yang dibuat secara main-main, tetapi ini adalah satu bentuk pekerjaan yang diambil serius oleh jemaah haji Syekh Haji pada ketika itu. Tetapi saya tak pernah jumpa lagi letterhead Syekh Haji yang lain. Ini satu-satunya letterhead yang setakat ini saya jumpa, siap dengan ada gambar di sini ketika beliau muda, Arifin Achin Street. Dan sebenarnya kalau tuan-tuan lihat di sini, nombornya adalah nombor 16 Achin Street. Tetapi penelitian terhadap laporan tahunan haji sebenarnya ada beberapa alamat ataupun kawasan yang berbeza yang merujuk kepada Haji Arifin ini. Dan saya berjumpa dengan salah seorang keluarga yang
kenal Haji Arifin ini, rupanya Haji Arifin ini pernah beberapa kali berpindah lah. Berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Sebab itu kalau kita lihat alamat beliau berubah-ubah. Okay, jadi di sini letterhead Haji Arifin Ismail. Okay, baik. Ini satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya banyak mendapat maklumat daripada keluaran khas ini. Keluaran khas ini sebenarnya sangat nadir lah. Saya tak pasti sama ada arkib negara menyimpannya, tetapi ini merupakan koleksi yang saya dapat daripada Cikgu Mat, arwah Cikgu Mat yang duduk di nombor 69 Lebuh Aceh. Beliau kongsikan kepada saya. Ini merupakan seperti buku cenderamata yang dikeluarkan, di mana daripada dalam ini tuan-tuan dapat lihat banyak maklumat-maklumat yang dikongsikan. Antaranya seperti yang saya kongsikan tadi, iklan-iklan Syekh Haji, dan juga biasanya dia akan muatkan di dalam ini tarikh-tarikh pelayaran kapal-kapal haji. Jadi antara iklan-iklan Syekh Haji yang saya keluarkan daripada pemandu jemaah haji tadi, yang ni Haji Arifin tadi. Tadi kita nampak nombor 16 Lebuh Aceh kan, Aceh Street kan. Di sini kita dapat nombor 55 Aceh Street. Nombor 55 Aceh Street ini hari ini dulu merupakan di bawah itu adalah kedai buku Haji Yusof Rawah. Sebenarnya mereka ini bersaudara, kalau tak salah saya sepupu. Jadi di bawah itu beroperasinya kedai buku Yusof Rawah, dan Haji Arifin ini akan duduk di atas untuk operasi Syekh Hajinya. Ini yang saya Alim Al-Mufaqqal yang saya katakan tadi, mempunyai rumah di nombor 67 Lebuh Aceh dan pejabat ini nombor 6, berkongsi dengan Haji Ismail tadi. Dan di sini menariknya tuan-tuan dan puan-puan, tadi saya tunjukkan tentang Syekh Haji Sarawak. Ini juga Syekh Haji Sarawak, kalau tuan-tuan masih ingat tadi ada nama Syekh Haji ini di dalam laporan tahunan haji. Dan mereka ini mengiklankan iklan mereka ini di dalam buku pemandu jemaah haji tadi. Sebenarnya buku pemandu jemaah haji tadi, kalau tak salah saya, keluarannya hanya di Pulau Pinang. Diedarkan kepada jemaah haji di sekitar Lebuh Aceh di Pulau Pinang. Tapi saya tak pastilah kalau keluaran itu ada sampai di Sarawak. Tetapi menariknya, mereka mengiklankan perkhidmatan mereka yang beroperasi di Sarawak. Contohnya Haji Tamam ini di Sibu dan Syekh Break ini di Kuching. Mereka mengiklankannya di dalam buku pemandu jemaah haji ini. Dan juga jemaah-jemaah haji dari yang menjadi Syekh Haji bagi kawasan Pelabuhan Kelang. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan, untuk saya trace balik Syekh Haji yang kawasan Pelabuhan Kelang ini sangat sukar berbanding dengan Syekh Haji di Pulau Pinang. Kerana Syekh Haji di Pelabuhan Kelang ini mereka tidak berpusat. Kalau tuan-tuan lihat di sini ada yang Negeri Sembilan, ada yang saya tengok baru ni dari Pahang dan sebagainya. Jadi dan biasanya berbanding dengan Pulau Pinang tadi, Syekh Haji akan datang beberapa hari lebih awal. Jemaah haji akan datang ke Pulau Pinang beberapa hari lebih awal dan menetap di Pulau Pinang. Tetapi di Pelabuhan Kelang ini, biasanya mereka akan datang pada hari kapal belayar dan akan terus belayar. Jadi sebab itu tidak ada banyak maklumat tentang Syekh Haji Pelabuhan Sultan Ham ini, Pelabuhan Kelang ini, kerana tidak ada penempatan tertentu berbanding dengan di Pulau Pinang. Walau bagaimanapun kita dapat lihatlah iklan-iklan Syekh Haji ini berserta alamat mereka. Ini Tuan Haji Ayub tadi yang saya kongsikan di awal tadi, pergi ke Tanah Suci Mekah dari Alur Binjai, mengusahakan 13 relung padi. Dan menariknya Haji Ayub ni tuan-tuan dan perempuan, beliau ni mungkin orang muda dan minat. Beliau banyak koleksi gambar. Jadi yang ini adalah Haji Ayub lah yang masa dia muda. Dan menariknya beliau orang yang pandai bercerita. Daripada cerita beliau memaklumkan bahawa dalam pelayaran pergi ke Tanah Suci Mekah, kapal beliau singgah di Aden, dan dalam pelayaran balik ke Tanah Melayu, kapal singgah di Djibouti. Jadi ada gambar-gambar beliau dengan kapal di pelabuhan Djibouti dan sebagainya. Dan menariknya, Tuan Haji Ayub ini disebabkan beliau pergi dalam usia yang mungkin ketika itu agak muda, beliau menurut beliau bila dah buat haji ni, beliau menetap 5 tahun di Mekah. Dan bila menetap 5 tahun di Mekah, beliau mengusahakan pelbagai bentuk perniagaan untuk pembiayaan diri, antaranya jahit baju, jahit kopiah. Dan beliau juga ada mengusahakan aircon. Saya tak pasti aircon bentuk yang macam mana.
tetapi ekor lah menurut beliau. Dan disebabkan beliau pergi pada usia yang muda dan berbalik kepada perspektif haji orang Melayu dulu-dulu, ramai orang Melayu ni suka orang muda-muda pergi haji. Beliau telah dilamar oleh 5 atau 6 keluarga untuk dijadikan menantu. Jadi beliau kahwin pun sebenarnya di Tanah Suci Mekah dengan orang kita, dan apabila berkahwin, isteri beliau tak ikut keluarga balik ke Tanah Suci lah. Ini peti Sahara dan kenduri kendara. Ini satu lagi adat istiadat orang, adat kebiasaan orang Melayu. Tuan-tuan dapat lihat di sini, ini adalah lori yang biasanya akan masuk ke kampung-kampung beberapa hari lebih awal, dan ini merupakan biasanya peti-peti Sahara. Tetapi menariknya, peti Sahara ini sebenarnya lebih kepada orang di sebelah utara. Kalau mereka yang di sebelah selatan ataupun di sebelah Pahang dan sebagainya, mereka akan menggunakan bakul buluh ataupun beg. Tidak ada peti Sahara. Jadi peti Sahara ni sebenarnya lebih kepada orang di sebelah utara. Dan kalau dulu-dulu tuan-tuan dan puan-puan, jemaah haji terpaksa usahakan sendiri barang-barang. Tabung haji apabila penubuhannya pada lewat tahun 1970-an, datang satu idea bahawa daripada biar jemaah haji mengusahakan sendiri barang-barang dalam peti Sahara, kenapa tak tabung haji keluarkan peti Sahara yang dilengkapi dengan pelbagai barangan. Kalau kita tengok di sini, beras, nasi, bubur. Jadi sebenarnya ini lebih memudahkan kerana bagi mereka yang membeli peti Sahara ini, mereka tak perlu bawa dari tanah Melayu, mereka hanya ambil apabila sampai di Jeddah. Ini salah satu usaha yang dibuat oleh tabung haji. Jadi ini kenduri kendara. Sebenarnya ini adalah sumbangan Puan Fatimah Muhammad Salim dari Singapura, mempunyai koleksi gambar yang agak banyak. Ibu dan ayah beliau ke Tanah Suci Mekah pada tahun 1967 dan juga koleksi Haji Ayub. Okey, saya pergi lebih laju sikit ya sebab saya dah agak ni. Okey, pelabuhan pelepas. Ini adalah keratan-keratan akhbar yang menunjukkan pelabuhan pelepas Pulau Pinang sebagaimana yang kita tahulah. Jadi ini keratan akhbar pada tahun 1936 menunjukkan 1,000 orang jemaah haji meninggalkan Pulau Pinang. Ini tadi saya katakan dalam pasport haji kita akan tahu kan pelabuhan mana dia berlepas, pelayaran ke berapa dan sebagainya. Jadi ini antara pasport yang menunjukkan pelabuhan Pulau Pinang. Okey, ini bentuk kapal ataupun dermaga Pulau Pinang. Okey, ini gambar daripada Puan Fatimah tadi yang diambil oleh ayah beliau daripada atas kapal, menunjukkan jemaah haji yang berkumpul, dan ini sebenarnya gambar ini sebenarnya dari gambar di Singapura ya, saya termasuk di Pulau Pinang. Ini gambar di Singapura, tapi saya nak share di bawah ini gambar yang diambil oleh ayah Puan Fatimah ketika kapal dari Singapura sampai di pelabuhan Pulau Pinang. Kenapa saya katakan ini pelabuhan Pulau Pinang? Satunya kerana ayah Puan Fatimah letakkan di dalam album itu Pulau Pinang lah. Keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, dapat lihat di sini gudang nombor 9. Penelitian saya ke pelabuhan Pulau Pinang, kita tak jumpa lagi gudang ini kerana gudang ini telah diruntuhkan dan telah dibuat dermaga baru. Dan satu lagi yang menarik, tuan-tuan dapat di sini dapat lihat bolat ini kan. Okey, bolat ini, salah satu bolat ini ada di depan pejabat pelabuhan Pulau Pinang. Mereka simpan kerana apabila mereka pecahkan dermaga ini untuk kapal krus baru, mereka simpan satu bolat ini untuk kenang-kenangan. Jadi bolat ini ada di depan pejabat mereka. Okay, saya katakan kenapa, bagaimana nak kenal pasti tadi, saya dapat satu lakaran peta lah sebenarnya. Kita pergi yang besar sikit lah. Ini laporan peta Penang Port. Di sini kita dapat lihat ini adalah pelabuhan yang dapat lihat pada gambar tadi, dan di sini tertera gudang nombor 9. Gudang nombor 9 ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah gudang di mana tadi kita dapat lihat wakil-wakil Syekh Haji akan datang ke kampung-kampung lebih awal dengan lori membawa barang-barang jemaah haji, terutamanya peti-peti Sahara. Peti-peti Sahara ini akan ditempatkan di gudang-gudang berhampiran dengan pelabuhan, dan wakil-wakil Syekh akan meletakkan pallet di gudang-gudang ini, dan mereka dah tandakan kawasan masing-masing. Macam ini kawasan Haji Arifin, ini kawasan Syekh Ali Al-Mufaddal,
Dan kawasan-kawasan ini tidak akan diganggu oleh jemaah haji yang lain, syekh haji yang lain lah. Dan di barang-barang ini diletakkan stiker-stiker yang saya tunjukkan di awal tadi. Okey, ini Puan Fatimah tadi mencatatkan gambar beliau di Pelabuhan Pulau Pinang 1967. Dan menariknya di sini, ini menunjukkan bahawa ketika itu jemaah haji dari Singapura dibenarkan turun ke Pulau Pinang kerana kapal berlabuh agak lama. Dan Puan Fatimah sempat menaiki beca dan sempat, saya tak tahu, mungkin gambar buah ini dijual murah sebab saya tidak ada sebarang catatan pada gambar. Ini juga gambar Puan Fatimah dan suami di Pulau Pinang. Okey, ini laporan tahunan, saya mungkin dah kena berhenti, laporan tahunan yang menunjukkan bagaimana Port Swettenham diangkat sebagai pelabuhan haji sekitar tahun 1928. Jadi kemudian sikitlah pelabuhan Port Swettenham ini. Dan ini adalah, tuan-tuan dapat lihat di sini, ini merupakan keratan akhbar Malay Tribune 2 Februari 1928 yang menunjukkan bahawa kapal pertama yang singgah di Port Swettenham adalah SS Antaba. Okay. Ini juga, yang ini daripada akhbar yang satu lagi, iaitu The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser. Okay. Yang ni akhbar tahun 1959. Kerana apa? Kerana pelabuhan Swettenham ni di Pelabuhan Kelang ini dia berhenti sekejap, tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu ketika di mana pelabuhan ini tidak membawa jemaah haji, hanya tinggal Pulau Pinang dan Singapura. Tetapi kemudiannya pada tahun 1950-an ia bergerak kembali. Okay, ini lakaran lah. Malangnya Pulau Pinang tidak ada lakaran ini. Ini adalah lakaran di Pelabuhan Utara dalam laporan tahunan haji yang menunjukkan di mana kapal masuk, di mana syekh-syekh haji perlu meletakkan kereta, di mana jemaah haji perlu lalu dan sebagainya lah. Okay, ini pas-pas yang dapat tuan-tuan lihat. Ini makluman ketibaan kapal di Pelabuhan Butterworth dari Pelabuhan Kelang sekitar 1976. Banyak gambar-gambar lah sebenarnya. Ini gambar responden yang hantar jemaah haji di Pelabuhan Kelang. Ini tadi saya tunjukkan, kita dapat lihatkan di sini nama Syekh Haji dan kita dapat talikan dengan wujud tak Syekh Haji itu. Ini adalah iklan Syekh Haji lah. Walau bagaimanapun, okey. Yang di sebelah ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah catatan di mana Hajah Saadiah ini apabila menunaikan haji tahun 1970 meninggal di Tanah Suci Mekah. Bila beliau meninggal, dibuat catatan rasmi di belakang pasport haji ini dan pasport haji ini kemudiannya telah dibawa balik dan diberikan kepada waris di tanah air lah. Saya pergi cepatlah yang ni, tak ada apa, lebih kepada pasport-pasport haji. Okey, ini Pelabuhan Tanjung Pagar, gambar-gambar lah, ini gambar-gambar. Nampak tuan-tuan dan perempuan, tak tahulah kenapa mereka menarik kapal, mungkin membantu pekerja-pekerja di pelabuhan. Ini gambar di atas deck yang kata double decker. Ini Hajah Saadiah tadi, dia pergi 2 kali, sekali dia naik di Singapura dan sekali dia naik di Pelabuhan Kelang. Ini tambang kapal. Okey, sebelum saya berhenti, saya nak sharekan di sini, ini antara orang yang saya pernah temu bual, bekerja, Datuk Roslan pernah bekerja sebagai FRU, menjaga keselamatan pelabuhan pada sekitar tahun 1970-an, dan beliau berkongsi bahawa ketika itu apabila musim haji sekitar 120 sehingga 150 orang pegawai akan berkhidmat di pelabuhan lah, sebab kawalan keselamatan sangat sukar dilakukan. Ini bentuk-bentuk sijil vaksinasi yang saya katakan tadi. Okey, ramai tuan-tuan dan puan-puan mungkin tak pernah dengar tentang Pulau Kamaran. Tetapi bagi jemaah haji sebelum tahun 1930-an perlu berhenti di Pulau Kamaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dahlah kena bayar tambang, kena berhenti di Pulau Kamaran ini perlu bayar lagi cukai. Dan Pulau Kamaran ini sebenarnya menimbulkan pelbagai kontroversi kerana dilaporkan bahawa sebenarnya jemaah haji yang singgah di Pulau Kamaran ini bukannya lebih sihat tetapi lebih sakit kerana air yang diperuntukkan kepada jemaah haji adalah air daripada air laut dan sebagainya. Dan ada juga dakwaan yang mengatakan bahawa sebenarnya Pulau Kamaran ini adalah lubuk pihak British untuk mengawal keuntungan. Dan ini adalah antara yang pernah kami temu bual.
yang pernah menyewakan rumahnya untuk jemaah haji dan pada masa yang sama mengambil kesempatan menjual kain batik, mengambil upah menjahit kain batik dan menjual pakaian. Sebab ketika itu kain batik kalau nak bawa keluar daripada Pulau Pinang kena cukai. Jadi kalau jahit tak perlu kena cukai. Dan ini Haji Abdul Aziz yang pernah bekerja dengan Haji Ali Al-Mufattal. Sebenarnya ada video di sini tetapi saya bimbang video tak dapat dimainkan, jadi saya bentukkan begini. Okey, baik. Terima kasih saya ucapkan, saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan sekiranya ada soalan boleh kita berkongsilah. Terima kasih. Baik, saya rakamkan terima kasih kembali kepada Dr. Aiza binti Mazlan LS Baharudin atas tajuk beliau yang cukup menarik sebenarnya, cukup santai pada petang ini, orang Melayu naik haji dan menyingkap memori silam. Dan dalam perbicaraan beliau pada petang ini terlalu banyak perkara yang disentuh dan kedapatan juga perkara yang pada pandangan saya dan merupakan kali pertama saya mendengar dan saya kira begitu juga pada sidang penonton. Dan ya, ada komen daripada Dr. Hafsah. Assalamualaikum, sangat menarik perkongsian kisah yang cukup menarik dan diharapkan ada lagi. Dah siap booking dah, ada lagi slot yang akan datang. Baik, kita sekarang ni kita bercakap dan saya buka pada sebarang soalan. Silakan. Dan kalau boleh kita minta tutup slide ni untuk kita nampak audience. Okey. Okey, silakan kalau ada sebarang soalan dari Facebook barangkali. Saya ada soalan, silakan. Baik, belum ada lagi. Ya, okey, baik doktor. Okey. Ada satu soalan saya kira daripada Tuan Haji Nazari. Salam, ada tak doktor menemu ramah orang Malaysia yang ke Mekah melalui jalan darat? Itu soalan yang pertama. Okey, baik. Okey, sebenarnya belum lagi, saya tak pernah lagi menemu ramah orang Malaysia yang ke Tanah Suci Mekah melalui jalan darat. Cuma saya pernah bukan temu ramah tetapi menggunakan hasil tulisan hasil tulisan saya lupa namanya, ke Mekah ikut darat, yang ditulis oleh nama buku saya lupa. Saya pernah meneliti buku beliau dan buku beliau saya gunakan untuk tesis kajian saya, di mana beliau berkongsi beliau ke Tanah Suci Mekah, mereka membeli macam Volkswagen punya van. Okey, tetapi malangnya disebabkan berlaku banyak sangat cabaran dalam pelayaran pulang, mereka pulang dengan kapal, tak pulang dengan kereta lah. Jadi kereta itu dihantar pulang kemudian. Sebabnya banyak sangat cabaran, antaranya berjumpa dengan kawasan yang bersalji, kereta sangkut dan sebagainya. Sangat sukar sebenarnya. Tapi itu adalah satu pengalaman lah. Dan hampir-hampir mereka berputus asa. Itu sekitar tahun 1960-an, 70-an kalau tak salah saya. Dan mereka bukukan catatan pengembaraan perjalanan jalan darat itu. Yang kalau yang zaman sekarang ataupun zaman sebelum-sebelum ni, selain daripada buku itu saya tak pernah, sebab saya tak pernah jumpa lagi kalau yang zaman-zaman kemudian yang pergi dengan jalan darat. Dan kalau yang terkemudian ni, yang zaman moden ini belum lagi lah. Mungkin nak kena teruskan kajian kepada mereka yang ke Mekah ikut darat ni pada zaman moden ni lah. Okey, ada lagi soalan doktor. Soalan yang kedua, saya rasa dia Dr. Hafsah ni. Adakah doktor pernah ke Tanah Suci untuk mencari rekod haji? Itu belum saya lakukan. Tapi baru-baru ini saya berjumpa dengan seorang, saya lupa namanya, Datuk Wan dari Pahang. Beliau bercerita kepada saya bahawa moyang beliau ada rumah wakaf di Mekah. Dan dia kata pada saya sebenarnya di Mekah ada rekod haji inilah.
Cuma belum sampai lagi dan saya belum dapat kenal pasti sama ada rekod-rekod haji itu dalam bahasa apa. Maksudnya sama ada dalam bahasa Arab dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang pernah ada pengalaman mungkin mengetahui tentang rekod-rekod haji di Tanah Suci Mekah mungkin boleh berkongsi dengan saya. Sebab saya memang tak sampai lagi ke sana. Setakat ini kajian-kajian saya adalah di Malaysia menggunakan rekod-rekod British, rekod-rekod Arab Saudi juga belum berjaya saya tembusi. Baik, dan ada juga sedikit info tambahan dan barangkali saya kira mungkin mempunyai pertalian ni saudara. Saya ingin membuat sedikit pencerahan tentang Tuan Haji Arifin Haji Saleh Rawa sebenarnya adalah bapa saudara Tuan Haji Yusof Rawa. Itu ada. Okey, ada sedikit pencerahan di situ. Dan ada lagi soalan, silakan. Dari Facebook dan barangkali juga yang boleh WhatsApp dan sebagainya, tak ada masalah. Baik, daripada saya doktor, dalam doktor meneliti kajian tentang haji ni, orang Melayu naik haji ni, rekod yang dominan ni terletak di mana? Maksudnya adakah di Arkib Negara Malaysia ataupun rekodnya itu memang boleh dikatakan hampir ke seluruh negara termasuk Singapura? Sebenarnya rekod-rekod ini agak berselerak PM Dr. Muhammad Ali. Berselerak dari segi pada peringkat awal saya memang tertumpu kepada arkib. Okey. Tetapi sebenarnya bukan hanya arkib di Kuala Lumpur, sebab mikrofilm sepanjang kajian saya bila menggunakan mikrofilm yang ada di arkib negara, banyak mikrofilm kita yang dah rosak. Ada juga mikrofilm yang terdapat di UM dan sekarang ni saya kena pasti ada juga mikrofilm yang terdapat di UM. Itu belum lagi rekod-rekod yang terdapat di British Library. Sebab saya memang tidak ada kesempatan sepanjang kajian saya untuk pergi ke British Library dan sebagainya. Tetapi ada juga rekod-rekod disebabkan ada mikrofilm tadi, rekod-rekod yang di British Library itu dapat kita buka dan baca di arkib kita lah. Kalau di Singapura, saya ke Singapura baru-baru ini sebenarnya saya mencari satu rekod. Rekod itu adalah berkaitan dengan manifesto Kerajaan Perikatan. Kerana pada tahun 1950-an, salah satu manifesto Kerajaan Perikatan adalah menyentuh tentang soal haji. Tetapi malang sekali pencarian saya terhadap manifesto Kerajaan Perikatan itu di Malaysia, saya tak jumpa. Jadi akhirnya saya ke National Library of Singapore dan rekod itu ada di National Library of Singapore. Di mana Kerajaan Perikatan ketika itu mungkin untuk mengambil ataupun menarik sokongan orang Melayu terhadap mereka jadikan haji ini sebagai salah satu manifesto di mana mereka berjanji untuk memperbaiki sistem perjalanan haji, sistem pengurusan haji dan sebagainya. Baik, ada juga ada satu soalan daripada ini Profesor Madya Dr. Nazir Ali. Terima kasih atas pembentangan dan perkongsian yang sangat menarik. Mohon doktor kongsikan maklumat berhubung syarikat perkapalan yang bertanggungjawab untuk pengangkutan jemaah haji selepas merdeka. Selepas merdeka 1957, okey. Syarikat perkapalan sebenarnya kita ada banyak syarikat perkapalan, tetapi pada peringkat di akhir-akhir tu sebenarnya nama-nama syarikat perkapalan tu saya pun agak keliru, tetapi kita lebih sinonim kita panggil the Blue Funnel Line lah. Okay, the Blue Funnel Line, syarikat serombong biru, sebab kita ada China Navigation Company, kalau tak salah saya China Navigation Company, sebab syarikat perkapalan ini berubah-ubah. Cuma saya kalau tanya spontan ni saya tak dapat ingat tepat-tepat nama, tetapi orang Melayu akan panggil the Blue Funnel Line. Walaupun pada peringkat awal syarikat asal iaitu Mansfield telah syarikat The China Navigation Company ini telah mengambil alih daripada Mansfield, tetapi disebabkan orang Melayu ketika itu cukup sinonim dengan serombong biru, menyebabkan The China Navigation Company ini mengekalkan kala kapal serombong biru itu dengan kala serombong biru. Itu antara kapal-kapal. Lepas tu kita ada kapal Malaysia Raya, kita ada kapal Malaysia Baru, Malaysia Timur.
Cuma syarikat perkapalan itu nama tepatnya saya kurang ingat, tetapi apabila saya meneliti, ini untuk Nazira lah, mungkin nanti boleh ni lanjut. Ada satu laporan tahunan haji tentang Pelabuhan Kelang. Saya jumpa ada satu dokumen yang letterheadnya adalah Dance Trading. Dance Trading ini sekitar tahun 1970-an yang memuatkan semua nama-nama jemaah-jemaah haji yang akan berlabuh di Pelabuhan Kelang. Okay, jadi Dance Trading ini dia memang ada letterhead dia, tetapi saya tak pasti sekarang ni nama dia memang Dance Trading ke ataupun sebaliknya. Itu saya mungkin kena check balik lah, sebab memang tak dapat nak saya ingat betul-betul. Mula-mula tadi saya tak kongsikan, tapi terlalu banyak kan. Okey, Doktor, sebenarnya sesi kita ni tengah panas. Maksudnya soalan tengah bertubi-tubi ni, ada saya dapat lagi soalan. Kalau mana yang kita mampu kata, insyaAllah kita selesaikan. Ada lagi 3 soalan untuk Doktor. Yang pertamanya ada ditanya, rekod paling awal orang Melayu ke Tanah Suci tahun berapa? Rekod paling awal. Rekod paling awal, sebenarnya rekod paling awal tu saya susah nak kenal pasti sebab rekod ni sangat banyak. Yang mungkin saya boleh kongsikan adalah rekod yang berjaya saya lupa lah. Rekod paling awal tu saya tak boleh nak tahu yang ni awal ke ni. Tapi rekod paling awal 1800, kalau rekod-rekod British 1800 sudah ada. Kalau dari segi 1800, saya 1800 yang setakat saya temui lah. Saya pun tak dapat nak kena pasti betul-betul. Sebab tadi saya kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan bagaimana penjualan tanah 1890-an, rekod-rekod daripada SUK dan sebagainya. Tapi kalau nak tanya, saya pun dah tak berapa ingat rekod-rekod paling awal lah. Baik, ada juga soalan Doktor. Pada masa dahulu, adakah ditetapkan kuota haji? Kuota haji setiap tahun? Kuota haji, saya rasa pada ketika itu, pada kita sebut umumlah tanpa ada tahun-tahun tertentu kan. Pada peringkat awal, saya kira tidak ada kuota. Sebab perbincangan saya dengan Datuk Kamaruddin Ali dari tabung haji, pernah bercerita tentang sebab sebelum ini pernah ada satu dokumentari yang dibuat oleh RTM di mana Datuk Kamaruddin berada di dalam dokumentari terbabit. Menurut beliau pada ketika itu nak pergi haji agak senang. Ada duit, boleh jalan. Masalah kita ketika itu tak ada duit. Sebab dia kata kalau ada duit, boleh kemukakan duit, sehari 2 dah boleh pergi. Sebab itu ada juga yang saya temui penceritaan yang mengatakan bahawa pada peringkat awal beliau tidak berniat untuk pergi haji. Tetapi bila ada Cik Haji yang kata, jomlah pergi haji, masih ada tempat, takkan tak mau pergi kan. Jadi dalam masa beberapa hari, dalam seminggu tu, persediaan dibuat dan terus pergi haji. Dan tuan-tuan kena ingat juga bahawa sebenarnya orang kita pergi haji dulu tidak mudah. Sebab eksploitasi ini berlaku di mana-mana. Antaranya ada dokumen-dokumen yang saya temui di mana jemaah haji kita dah siap book tempat di atas kapal haji, tetapi kemudiannya dinafikan tempat tersebut kerana ada jemaah haji lain yang menawarkan bayaran yang lebih tinggi. Sebab itu saya katakan tadi, Syekh Haji ini pun pelbagai ragam. Bukan semuanya bila kita sebut haji ni, bukan semuanya lurus dan soleh-solehah lah kan. Dan juga saya lupa nak kongsikan tadi, ada satu ada Cik Haji kita ni bukan hanya lelaki, ada juga Cik Haji perempuan. Okay, jadi ada eksploitasi yang saya tak sempatkan kongsikan di sini, tetapi ada paper saya yang keluar di dalam Jebat yang menceritakan tentang bagaimana eksploitasi dilakukan oleh Cik Haji. Ada seorang jemaah haji yang pergi ke Pelabuhan Singapura. Di Pelabuhan Singapura dia dipaksa oleh Cik Haji itu untuk mengambil perkhidmatan Cik Haji itu, tetapi apabila ditolak dia hampir-hampir ditumbuk dan dibuat laporan polis dan sebagainya. Jadi macam-macam kisah lah sebenarnya Cik Haji ni pun sebenarnya. Okey, saya rasa ada lebih kurang 3 lagi soalan Doktor dan kita kena berhenti. Mungkin kita ringkaskan saja sesi ini. Pertamanya ditanya, adakah pembuangan negeri ke Mekah melibatkan hukuman jenayah berat atau hanya jenayah politik yang dianggap jenayah oleh pihak British?
Okey, sebenarnya jenayah berat sebab ada satu kes yang saya kena pasti daripada laporan tahunan haji adalah jenayah membunuh. Cuma saya kalau tanya spontan ni saya dah tak berapa ingatlah nama sekian-sekian. Tetapi salah satu kes yang pernah saya kena pasti adalah kes yang melibatkan Raja Alang. Raja Alang ni kalau tak salah saya tak ingat Raja Alang dari negeri mana. Tetapi kesilapan yang beliau buat adalah membunuh. Dan ini menyebabkan hukuman penjara yang akhirnya membolehkan beliau mengemukakan permohonan di bawah negeri ke Mekah. Jadi bukan jenayah yang tadi ada yang merompak dan sebagainya kan. Jadi pelbagai jenayah sebenarnya. Ada yang merompak, ada yang membunuh, ada yang pelbagai cerita lah sebenarnya. Baik, bagaimana pula mengenai kematian di atas kapal berikutan penyakit berjangkit, kolera atau ketidakcukupan makanan ataupun barangkali disebabkan kapal laut yang sangat sesak? Kalau bercerita tentang kapal laut ini memang sebab itu salah satu sebab kononnya pihak British mengatakan bahawa mereka nak tolong orang Melayu menyelenggara. Sebab dulu tuan-tuan dan puan-puan, haji ini memang dikaitkan dengan wabak penyakit. Jadi inilah yang menyebabkan Eropah ketika itu mengambil pendekatan masuk campur. Kerana wabak daripada Tanah Suci Mekah sebenarnya merebak ke seluruh dunia. Terutamanya wabak bubon, wabak dulu kita panggil the Black Death dan sebagainya. Jadi pihak British ketika itu mengambil pendekatan untuk masuk campur. Dan kalau tuan-tuan lihatlah laporan-laporan tahunan haji memang sangat menyedihkan. Bukan kita nak salahkan Arab Saudi ke Arab dan sebagainya. Tetapi pada peringkat awal dulu tuan-tuan, bentuk kebersihan di Tanah Suci Mekah sangat menyedihkan. Tuan-tuan akan dapat lihat satu ketika sekitar tahun 1800 dan sebagainya, mayat bergelimpangan di jalan-jalan disebabkan wabak-wabak seperti kolera dan sebagainya, sehingga tidak ada orang yang ingin menguruskannya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada laporan tahunan haji, tuan-tuan dapat lihat juga laporan-laporan tahunan British di dalam buku yang dikeluarkan oleh Archive, dan sekarang ini dibukukan ada 9 jilid tak silap saya, ada di UIA dan saya fotokopi semua jilid itu. Tuan-tuan dapat lihat juga ketika itu Ain Zubaidah yang membekalkan air kepada seluruh penduduk dan jemaah haji. Dalam laporan tahunan haji macam-macam, dalam Ain Zubaidah tu ada bangkai kaldai, ada bangkai unta dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dapat bayangkan bagaimana ketika itu air yang dibekalkan kepada jemaah haji. Ini zaman silam lah kan, 1900, 1800 lebih. Jadi jumpa bangkai-bangkai itu. Dan kalau di tempat Telaga Zamzam itu, ini pun satu lagi perangai orang kita lah. Disebabkan perspektif haji, kepercayaan haji, orang kita ni cenderung untuk mandi di Telaga Zamzam sebelum sekarang ini ditutup. Jadi bila mandi di situ, disitulah minum airnya, kolera merebak dan sebagainya. Atas kapal jangan cakap lah, di mana jemaah haji akan dimuatkan sepadat mungkin. Dan memang kalau tuan-tuan baca perkisahan Abdullah Muci juga telah menyebut tentang perkara-perkara ini. Jadi wabak ini di mana-mana lah. Memang daripada dulu pergi haji ni, ramai yang kata sebab itu perjalanan pergi tak kembali. Sebab pergi pun dah tua, dah pergi sana mengharum perjalanan yang memerikkan, pergi ke Tanah Suci pula dengan keadaan kesihatan yang sangat teruk. Cuma kemudian lah baru 1940-an ke atas, kalau tak salah saya, barulah kita menghantar rombongan perubatan kita sendiri. Sebelum tu kita menumpang rombongan perubatan dari India dan sebagainya. Baik doktor, saya kemukakan soalan yang terakhir disebabkan terlalu banyak soalan pada petang ni. Ini yang terakhir lah. Okey, apakah ada badan atau agensi kerajaan yang menguruskan jemaah haji daripada Malaya pada masa dulu? Dulu tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya jemaah Syekh Haji ini dia bergerak sendiri. Sebab itu dulu ada kenyataan yang mengatakan bahawa Syekh Haji ini, sistem Syekh Haji ini mungkin setua institusi haji itu sendiri. Saya sendiri tak dapat kena pasti sebenarnya bila bermulanya institusi Syekh Haji ini. Tetapi pada peringkat awal, apabila Syekh Haji ini bergerak sendiri, kemudian berlakunya perubahan bila pihak British campur tangan dan sebagainya, adanya syarikat-syarikat perkapalan, barulah akhirnya diinstitusikan dengan lebih baiklah. Maksudnya diadakan, kalau tuan-tuan dapat lihat tadi pada gambar, adanya persatuan Syekh Haji dan sebagainya. Sebelum itu pada peringkat awal dulu mereka memang bergerak sendirilah.
Dan bila adanya pejabat kawalan haji tadi yang saya katakan 1951 tadi, dan adanya usaha sama dengan polis, usaha sama dengan syarikat perkapalan, dan usaha sama juga dibuat dengan kerajaan Arab Saudi, kerana kerajaan Arab Saudi pernah mengeluarkan satu arahan menyekat Syekh Haji dari Mekah turun ke tanah Melayu, ke negeri-negeri lain lah, sebab berlaku eksploitasi tadi. Jadi sebenarnya institusi yang lebih bersistematik muncul kemudian. Tapi sistem Syekh Haji itu telah muncul lebih awal. Cuma nak kata bila ia bermula secara tepat, saya tak dapat satu ketetapan tahunnya. Cuma ia bermula secara individu lah, masing-masing. Baik, saya ucapkan terima kasih di atas perkongsian doktor pada petang ni yang cukup menarik, dan disebabkan faktor kekangan masa, kita terpaksa menghadkan soalan pada petang ini, dan dengan tajuk kita yang cukup menarik pada petang ini, orang Melayu naik haji menyingkap memori silam. Dan saya ingin nyatakan bahawa beliau merupakan seorang sarjana yang menekuni bidang ini. Dan banyak saya tengok bila beliau membentangkan dapatan menggunakan rekod-rekod British, ya, kemudian menggunakan rekod-rekod dalam kalangan orang Melayu, kemudian beliau juga menggunakan elemen wawancara temu bual, dan salah satu perkara yang sangat penting dalam mengangkat disiplin ini adalah dengan melakukan semak silang. Dan perlu juga saya nyatakan bahawa pendekatan yang beliau gunakan pada petang ini dalam kajian ini adalah bersifat bottom up. Maksudnya pandangan, pengalaman yang dilalui oleh masyarakat bawah, orang biasa-biasa seperti kita itu diangkat dan diketengahkan kepada khalayak. Dan di pihak Persatuan Sejarah Lisan Malaysia, kami ingin mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih di atas kehadiran perkongsian doktor yang cukup bermakna yang dimulakan pada tahun 2024 dengan perkongsian yang pertama. Dan sudah semestinya dalam mengendalikan sesi pada petang ini terdapat tutur bicara saya yang kurang elok, menyinggung perasaan dan sebagainya, ampun maaf dipinta. Dan insyaAllah kita akan teruskan dengan sesi ataupun bilangan yang kedua insyaAllah pada bulan April, pada bulan Mac, dengan tajuk-tajuk lain yang menarik yang kita angkat, yang akan diketengahkan dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang lain. Dan saya akhiri dengan serangkap pantun, lelah berjalan di tengah pekan, singgah sebentar di warung Siti. Terima kasih kami ucapkan atas segala jasa dan bakti. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, dan selamat petang. Dan saya mohon kepada sidang hadirin dalam sesi Zoom kita untuk buka kamera bagi merakamkan memori indah pada petang ini. Silakan.